Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Ya ke? Ya, apa kabar para pendengar? Thank you so much kerana sudi selalu bersama kami di podcast Oh Ya Ke. Dan kini menjelangnya bulan Ramadan macam dah masuk lagi. I think episode ni insyaAllah aku akan release dah very near to Ramadan actually this Friday lah. And apa nama dia, apakah persiapan Tuan Haji Ustaz Khairul Anwar GA dalam setiap bulan Ramadan selain daripada jaga rumah? Siapa ni? Tak nak tak bilang lah, malu. Bilang Tak ada apa-apa lah. Doa je lah. Doa je lah. Itu je. Okay, itulah episod kita hari ini. Persiapan ni lah. Ingat-ingatkan apa. Tapi dah sekarang by the time dia keluar pun dah susah juga. Actually by right in the years to come. In days to come. Daripada bulan Syakban kita dah kena ingat-ingatkan lah ahli keluarga kita yang wanita supaya membayar balik lah qada puasa lah. Kalau tak masuk dalam bulan Ramadan baru, you dah nak kena fidyah. Buat dua benda, fidyah dengan still kena qada lagi. Tapi itulah actually Ramadan, I've been saying this daripada Rejab lah, cuma pun memang susah lah. It's always easier said than done. Barat you kena prepare Ramadan daripada Rejab. Rejab tu tanam benih, Syakban siram air ataupun memprepare benih tu. Bila Ramadan you tinggal menuai baru dapat fruits dia, baru you rasa nikmat dia. Nanti Syawal barulah you bebas, mana like a new person. Tapi sekarang kita dah kat ujung. Kalau yang belum menyemai, belum tanam the seeds and everything, macam mana? Don't give up. Pintu rahmat Allah terbuka luas. Yang penting usaha. Yang penting usaha. Jangan putus asa pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Dan selalulah tahu kelemahan diri sendirilah sebelum masuk dalam bulan Ramadan ni. Sebab Ramadan ni ibarat satu madrasah atau sekolah. You masuk dalam bulan tersebut, Allah kata semoga kamu keluar nanti atau semoga kamu menjadi orang bertakwa. Tu ayat yang akan diulang-ulang oleh para asatizah. Tapi saya nak menjurus kepada the last part tu yang please lah take note. Ya ayyuhalladzina amanu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan bagi kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana yang telah diwajibkan pada umat-umat terdahulu. Apa? Untuk berpuasa, la'allakum tattaqun. So kenapa dia punya ending dia la'allakum tattaqun? Sebab kamu berpuasa supaya kamu bertakwa. Kalau masuk Ramadan, persiapan dia adalah okey, aku nak masuk ni untuk berpuasa agar nanti keluar daripada Ramadan menjadi hamba Allah yang kalau dah bertakwa, lebih bertakwa. Kalau yang belum bertakwa, tertanam benih ketakwaan tu, dan it's a continuous process. It's like a reset button or a level up button depending on your state. Cuma kalau bagi saya diajar guru-guru adalah untuk mencuci lah segala dosa-dosa kita lah. Okay, tadi Ustaz cuk balik ke reverse belakang kan. Tadi Ustaz mengatakan tentang fidyah. Fidyah ni kena bayar sebelum bulan Ramadan ke seakan sebelum Ramadan habis? Depends lah mana punya fidyah yang you are having lah. Kalau fidyah ni adalah yang Ramadan tahun lepas, you kena bayar dululah. Tahun lepas punya Ramadan ni you bayar time this timing. Kalau yang coming May, let's say coming May ni habis you tak sempat ataupun you terlanggar, lepas Ramadan ni baru you bayar. Macam tu. Excuse me. Okay. Fidyah ni I think side note for people tak tahu apa tu fidyah. Fidyah tu is untuk membayar, this is saman lah kirakan lah. For late penalty lah kepada siapa yang macam sepatutnya last year miss, let's say last year miss 2 hari, habis this year tak sempat qada. So sebelum masuk bulan Ramadan, you have to pay that 2 hari by payment by beras lah kalau mazhab Syafi'i. Tapi pasal kita tengok kat mazhab yang lain, ada yang mana yang suitable for our current generation right now atau current state right now lah. So kalau di Singapura dia mengambil pandangan mazhab lain jugalah, iaitu memberi dengan keuangan. Tapi fidyah bukan hanya terbatas kepada mereka yang tak sempat untuk bayar balik,
Tapi fidyah juga bagi mereka yang tak mampu berpuasa, orang tua yang sakit dan sebagainya lah. Ada banyak lah, the list goes on. Untuk tahu lebih lanjut macam mana fidyah dan apa tu fidyah, bagaimana fidyah dikeluarkan, pergilah ke kelas. Belajar. Ini hanyalah salah satu stepping stone. Okay, belajar dan belajar. There's no ending to belajar. And the most preparation you bila nak masuk dalam bulan Ramadan adalah ilmu. You nak kena belajar ilmu. Dan you nak kena tahu siapa pemberi ilmu. Tu paling. So first actually tahu siapa pemberi ilmu. You nak tahu siapa pemberi ilmu, you nak kena ada ilmu. So dua-dua kena penting. Itulah akan memudahkan jalan lah. Kalau tak, Ramadan you will just be another Ramadan. Betul. Nanti every time Ramadan masuk fikir puasa, nak tahan dah lapar dahaga itu saja. Lepas tu fikir nak raya. Lepas tu celebrate, wah hari kemenangan. Klise. Dia gitu kosong. Macam aku lah, aku back years ago, itu je macam okay, bulan puasa ni adalah untuk aku tahan dahaga dan lapar. Itu je. Lepas tu nak pergi tarawih. Okay, tarawih tu something aku memang akan pergi. I think benda tu memang dah built in aku daripada muda kecil lah. Pasal bapak aku memang selalu bawa aku. There's one. Tapi tak ada macam anything lah. Macam sekarang, to my understanding dalam setiap bulan Ramadan ni, every year mesti ada peningkatan. Tapi macam okay, last year aku buat apa, Qiyamul Lail. Habis nak baca Quran. This year apa pula? This year boleh tak? Last year tak dapat khatam. Aku terlajak sebulan lebih. Dah habis Ramadan, dah Syawal gitu baru aku khatam. So this year aku nak try tu, satu hari satu juzuk. So hari satu juzuk, that means aku dah kena plan. Okay, that means after every fardu aku nak kena baca berapa page baru boleh sampai satu juzuk. Every day. Aku tak boleh lapse. Aku boleh more, aku tak boleh lapse. Aku lapse, aku nak kena kejar balik. So aku dah ada plan. And then for Qiyam itself, aku sekarang terbalikkan benda tu lah. Dah, jangan cerita lagi. Tak macam tak the thing is the main point is to plan what you want to do in Ramadan. You fail to plan, you plan to fail. Yes. Kau tak nanti sama. Tapi ultimately actually bukan sahaja dalam bulan Ramadan tu actually. This is for me apa yang aku belajar is to bring what you do in Ramadan after Ramadan. And you stay continue benda tu. Walaupun tak banyak, maybe you tak dapat baca Quran as much as macam Ramadan you whack the 30 juzuk kan. You whack you whack lah kira kan. Tapi at least you know that every week you taruh 2-3 hari untuk baca. 2-3 hari untuk baca. Macam in that sense lah. Ambil lah peluang. Memang betul lah. Dulu saya ada a few of guru yang different views lah. So one of the guru cakap, jangan Ramadan je baru you nak baca satu hari satu juz. Habis yang lain you tak baca. Lebih baik setiap hari you baca. Ramadan you baca, luar pun you baca, walaupun you tak habis satu juz satu hari. Ada pula guru bilang tak apa, at least Ramadan you dah jadikan peluang kan untuk you start. At least Ramadan you start lah. You have good thoughts of Allah. Tapi dengan niat yang luar Ramadan bukan you tak nak buat, tapi you try Ramadan as the stepping stone. Jadi Ramadan you dah start buat, yang lepas keluar nanti you nak buat juga, sama juga. Tapi kalau tak, you pilih lah mana yang sesuai. Yang penting jangan tak buat terus. You pilih. You nak yang jadi yang okay, Ramadan be the start of aku baca every day, satu hari satu helai, atau satu hari 2 helai, then after that aku continue. Ataupun you nak try dulu khatamkan, lepas Ramadan you try tengok boleh ke tak boleh. So the main idea is don't belittle any goodness lah. Don't belittle any goodness. Okay. Nak tanya Ustaz, Ustaz boleh tak siang hari sekiranya saya ada isteri, macam dah nak ada je lagi berapa hari, InsyaAllah berapa hari, lagi berapa hari dah sempat ke nak ada isteri? Apa ni untuk Ramadan kali ni tak sempat? Oh tak sempat lah Ramadan. Untuk Ramadan tahun depan lah. Ada ni tak siapa yang nak bernikatan sebelum Ramadan? Kau jangan, nanti semua datang. Dengan dia je ya. Yeah. Saya, bini saya dengar mampus aku. During Ramadan, siang hari Ramadan, dalam keadaan berpuasa, bolehkah saya mencium isteri saya? Okay, ni soalan ni actually saya ingat waktu tu saya Sec 4 ke Sec 3 lah, kita ada belajar bab puasa ni dalam fikir manhaji lah. So guru-guru bilang lah, guru-guru cakap okay, untuk pasangan yang baru berkahwin ataupun yang pasangan muda ataupun pasangan yang dah lama tapi rasa takut terlajak, so tak dibenarkan. Terlajak tu maksud apa? Takut terhubungan suami dan isteri lah, daripada normal cium biasa. Tapi kalau kalau you yakin dengan kemampuan dan you memang tahulah you cium bukan membawa kepada nanti hubungan suami isteri, then okay. Kalau itu memang harian yang you buat, macam you buat harian you cium, bye bye salam cium normal kan.
So benda tu tak akan membawa kepada the next thing, then okay. Sebab yang dijadikan tak boleh tu pasal takut bawa kepada next thing. Next thing tu yang hubungan suami isteri di pagi hari bulan Ramadan tak boleh. Dia bukan hanya membatalkan puasa, bahkan dia mengandung dosa kalau dengan sengaja. Oh, Rami ke apa? You rapper Rapper man. Taklah. So untuk bersama dengan suami isteri dalam bulan Ramadan di siang hari dalam keadaan berpuasa adalah berdosa lah. Hukum dosa kena taubat. Bukan hanya batal puasa tuan-tuan. Dia bukan tak apa batal puasa nanti boleh ganti, tak juga. Dia batal puasa dalam masa yang sama. So isteri apa you kena buat? Pasal dia berdosa, dia kena taubat dan you kena ganti balik puasa luar Ramadan. Suami pula, suami nak kena buat apa? Suami Ni berat untuk anda semua. Dengarkanlah. Ini dia. Kalau anda terlajak dalam bulan puasa, berhati-hati, jangan sampai terlajak ya. Kalau dah terlajak, bukan hanya kena bertaubat, kena ganti balik puasa, tapi you kena bayar kafarah juga. Ataupun kena buat kafarah. Kafarah ni adalah tebusan. Tebusan tu ada 3 stage. Yang pertama, memerdekakan seorang hamba. Kalau tak boleh, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak boleh, baru bayar orang miskin 60. puasa 2 bulan berturut-turut Tanpa fail. Kalau fail 1 hari, restart balik. Betul, restart. Huyu. Makanya para isteri janganlah menjadi sebab. Jangan mencari pasal. Jadi suami kena puasa 2 bulan. Suami pula tahu-tahulah ingatan kepada kita semua. So 3 lah. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu untuk merdekakan hamba dulu. Merdekakan hamba, puasa 2 bulan berturut-turut. Ataupun beri makan kepada 60 30. 60 orang miskin kalau saya tak silap. 60 ke 30? Kena check balik. Kalau saya pun dah tak ingat. Itulah berat para suami. Janganlah macam-macam. Dan para isteri, jagalah diri anda. Ya. Suami juga jangan terpedaya. Betul. Bangun untuk isteri. Saya nak keluar sekarang. Tapi usually lah kalau you puasa betul. Kalau you puasa betul. Okay lah, tak macam ni. Wallahu alam lah. Tapi in most cases, when you really do your fasting properly, you sahur pun tak banyak, you bila buka pun tak melantak, means your energy intake is low kan. Nanti dia punya itu pun akan merendahkan sikit kalau you punya libido tinggi lah. That's the reason why dia cakap untuk kawal nafsu pun kena puasa juga dengan makna sebenar. Dia bukan puasa sahur you whack, lepas tu bila buka you whack sampai tengah malam pun you whack, itu tetap then you akan pada malam hari you punya itu akan naik lah. Tapi imagine you puasa, kalau tak percaya cuba 7 hari je tuan-tuan perempuan dengar ni, 7 hari je. Kalau boleh lah, kalau nak first week, try first week, takut lembek pula, then try the next 7 days. Apa you nak try? Sahur, air putih, susu, oatmeal atau kurma. Dah ni je. Jangan makan nasi, jangan makan anything berat. Lepas tu buka sama juga. Jangan makan benda berat-berat. Makan kalau perlu makan nasi ke makan mi apa, paling sikit. And then you tengok you punya ibadah. Saya cakap ni bukan untuk badan yang cantik, pasal tak kena. Orang badan macam gini cakap ni tak. Saya cakap untuk pengamalan ibadah. So you akan feel the difference. Saya cakap gini, alhamdulillah pernah Allah izinkan saya buatlah satu ketika lah. Mudah-mudahan kali ni pun nak diizinkan juga untuk buat bersama. Pasal we feel the different. Nanti tidur kurang, cakap kurang, makan kurang, energi kurang. Bila beribadah you semangat. You rasa lebih kurang nak tidur. You kurang makan, you kurang tidur. You banyak makan, you banyak tidur. Betul. Biasa banyak makan, banyak tidur. Untuk saya cakap untuk diri saya lah. Pasal you need the energy untuk burn kan. Dan kalau you banyak tidur, you punya ibadah pun compromise in that sense lah. So tolong kalau rasa nak feel what is it like to be betul-betul berpuasa, macam itulah. Tapi kalau dah tak boleh tahan, then nak biasa balik, okay. Tapi ni bukan sunnah ke bukan apa tau. Memang sunnahnya makan kurma dan sebagainya, tapi ini adalah melatih diri lah. Memang Rasulullah SAW pun memang ajar kita untuk makan yang sederhana. Itu sunnah dia lah. I think also dalam bulan Ramadan ni dia bukan just physical, dia spiritual also. Betul. Spiritual cleansing lah. And I think the what you advise just now tu can assist and help you in focusing your rechanneling kau punya spiritual. The more you decrease you punya kemahuan physical, the spiritual awareness akan increase. Bukan jauh-jauh dah rasa ni. Tapi the more you rasa, the more you tak rasa. You tak boleh, aku dah rasa spiritual tak boleh. That means tak rasa lah tu. That means tak rasa. Pasal kalau you betul-betul rasa, you akan lebih tunduk. Bila orang tu betul-betul ada a spiritual awakening, bila dia rasa dia benar-benar hamba di hadapan Tuhan yang Maha Perkasa dan dia rasa sangat kerdil.
Masya Allah. Okay, last point sebelum kita ni. Apakah pandangan Ustaz tentang orang-orang yang menghalalkan benda yang haram? Oh tak boleh jadi kafir tau. Dalam bulan Ramadan dalam Ramadan. I think this one is honestly aku cakap ni pasal aku punya own experience, diri sendiri, saya pandang diri saya lah. Sebab usually dalam bulan Ramadan ni kan, kita dalam keadaan berpuasa kan, kan tak boleh makan, tak boleh minum. Nanti jangan maki-maki kan tengah puasa. Tapi nanti buka, okay. Kepala otak kau. Macam gitu. This is a interesting part to share sebab benda tu haram. Tapi kalau let's say you buat juga macam ni kata, jangan tengah ni jangan maki-maki lah. Kalau you mean that as a nasihat, okay. Then lepas puasa, you termaki pula. Tanpa kata yang time puasa tak boleh maki, lepas puasa boleh maki. Maknanya you tahu both haram. Cuma bila berpuasa, you berpotensi untuk tahan lebih daripada lepas berpuasa lah bila you maki. Dah buka kan. Itu maknanya you orang yang berdosa dan you wajib taubat lah kita lah. Kalau kita buat gitu, kita orang yang berdosa dan kita wajib taubat. Tapi kalau janganlah sampai kita jadi orang yang okay, tengah berpuasa tak boleh. Dah habis puasa apa? Dah boleh apa? Dah buka apa? Dah buka dah boleh maki lah. Kan? Kalau na'udzubillah cakap macam itu, habis you ada i'tiqad, ada kepercayaan yang benda tu dah jadi seolah-olah tak berdosa, tak haram, takut-takut you menghalalkan benda yang Allah haramkan, itu yang maksud saya boleh takut-takut mengeluarkan you daripada agama. Boleh tak? Boleh jadi kufur. Na'udzubillah. Kalau betul-betul dengan intent. Kalau gitu jadi cepat-cepat isyahadah balik lah. Sebab ada a few things yang keluarkan seseorang daripada agama juga sebenarnya, yang membatalkan syahadah. Antaranya adalah menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan dan mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Itu lah. Pasal like I said lah, I think back then, even I can say until now, kadang-kadang kita macam kita terlalai kan. Kita I think sebagai seorang manusia ni, banyak benda yang kita realise kan, ni time puasa tak boleh bikin, time puasa actually memang tak boleh bikin. Kan? The only thing yang macam baseline yang tak boleh, yang benda yang biasa kita boleh bikin sekarang tak boleh bikin, is saja makan minum. Tapi everything else, apa yang kalau kau terasa time bulan Ramadan tak boleh bikin, actually memang kalau tak puasa pun tak boleh bikin. So that's the spiritual part of puasa sebenarnya. Sebab bila you berpuasa, you lebih aware. Bila you lebih aware, macam you dapat kekuatan dan semangat untuk tidak membuat perkara yang you dah buat before that. So actually dalam bulan Ramadan ni juga dia mengajarkan kita, kalau kita nak better control of ourselves, lepas Ramadan latihlah berpuasa. Try puasa Isnin Khamis. Kalau tak boleh, jangan choose satu je Isnin ke. Sebab puasa ni will help untuk you untuk sadar yang alamak, actually tak boleh buat, actually tak boleh buat. Kenapa boleh tersadar macam itu? Maknanya you punya roh tengah perlahan-lahan nak bangkit lah. Tapi kalau you biarkan dia tertutup juga. So macam mana? So dia macam gini, pagi dah jaga makan, lepas tu dah puasa, sekali buka you main melantak selantak-lantaknya. Of course sampai lah. senak Sampai senak lagi dan sebagainya. Itu tak apa. Habis yang sampai makanan terbazir. Nak pergi bazar bukan jadi larangan. Betul. Tapi berpada-padalah. Janganlah pergi bazar sampai you membazir. Betul. I think this is also, like I said again, ni aku akan cakap untuk remind diri aku sendiri. Bila kita dalam keadaan berpuasa ni, bila kita especially sekarang bazar bersepah kan, satu Singapura kan, you kata semua benda, dah macam ni kalau makan sedap ni makan sedap. Semua benda kau nak makan. Actually nanti bila buka, makan sikit. Kau boleh makan satu benda je actually. Everything else tu kau just macam merambang mata lah, sebab nafsu tengah lapar kan. So nak kena jaga-jagalah. Kalau nak rasa semua, then beli sikit-sikit, share ramai-ramai lah. So dapat rasa semua sikit-sikit lah kan. And during the month of Ramadan, you akan realise more about yourself kalau you nak jadi orang yang melihat lah. Mudah-mudahan Ramadan kali ni tidak hanya seperti Ramadan tahun-tahun lepas. Sebab Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya dia ada mengatakan tentang 3 jenis orang yang berpuasa. Yang puasa yang pertama adalah puasa orang yang awam. Kedua adalah puasa orang yang khas. Ketiga adalah puasa orang yang khawasul khawas, lagi khas daripada orang yang khas. So ada stages tau. Yang awam ni dia hanya lapar dan dahaga yang ditahan. Itu yang macam tadi awak bilang kan. Jadi bukan Jufri je, saya pun pernah. Saya rasa kat rumah pun kita pun pernah gitu, permulaan dia lah. Okey, puasa aku tahan lapar dan dahaga. Lepas tu hari raya hurray, win lah, saya win. Kan? Which is fine lah, to start off as a starter. Tapi perlahan-lahan cubalah meningkatkan pula yang kedua pula, puasa yang khusus. Puasa yang khusus ni you tak buat perkara yang haram pula. Mana you puasa diri dari buat perkara yang haram. Tapi perkara yang mubah you masih boleh buat. Macam contoh tengok Netflix, ataupun main bola, ataupun buat perkara-perkara yang normal yang tak mendatangkan haram. You masih buat.
but you dah tinggalkan perkara yang haram. So now the next thing is, apa yang puasa orang yang khawasul khawas, yang istimewa daripada orang yang khas? Dia puasa bukan hanya daripada perkara yang dia patut, yang membatalkan puasa, dia juga puasa dengan perkara yang haram yang dia tak buat, tapi dia juga puasa dari any single thing yang walaupun mubah, walaupun hukum dia harus buat benda tu, tapi benda tu melayakkan kepada Allah, tu pun ditinggalkan. Tu dia special ones lah. Mana dia, ni kalau aku buat contoh lah, ni kalau aku pergi keluar makan kat apa tu, kat fast food restaurant, lepas tu aku tak sempat nak ingat. You faham tak? Ataupun ini kalau aku tengok movie, lepas tu benda ni buat aku makin kurang ingat. Then dia tinggalkan. But benda tu salah tak? Tak salah apa. Tak salah, tak haram kan? Tapi benda tu melalaikan tak? Ada in everything that they do, they will think yang ini membawa aku dekat kepada Allah ke jauh. Itu puasa yang orang yang khusus-khusus lah. Mudah-mudahan kita aim for that. Kalau tak dapat, kita dapat yang second pun jadi. Jangan aim yang second saja. You aim yang second, tak dapat jadi yang fourth. Jadi yang third. Adakah tidur itu makruh? Oh, okay. Dah tahu kan? Saya tak pernah share. Saya tanya. Oh, awak tanya. Awak explain lah, dah belajar apa? Taklah, silakan. Saya dah pernah explain depan awak. Betul. Dalam kitab yang awak kata. Pasal tidur kan ibadah. Ustaz kata tidur ibadah. Betul, tidur ibadah. Okey, dia macam ni. Bagi mereka yang biasa, yang biasa atau yang baru nak mempelajari, kalau you feel bangun you lebih banyak buat maksiat, lebih banyak buang masa, lebih banyak boleh buat you punya puasa terjejas, tidurlah. Tapi bagi mereka yang tahu dalam bulan Ramadan setiap masa saat tu adalah berharga, ingat kepada diri saya juga, maka kurangilah tidur. Tidur tu dia akan kurangkan sebab dia akan use untuk beribadah. So dia dua je. You tengok keadaan you waktu tu macam mana. Kadang you tengah semangat ibadah, so you kurangkan tidur lah. Pasal kalau you tidur you macam mana nak beribadah kan, tak ingat. Tapi dalam masa alamak ustaz, tapi saya baru start ustaz, saya baru nak berjinak-jinak. Saya kalau tak tidur saya akan buat benda-benda tak betul. Then you tidur. Saya masih jinak ustaz. Then you tidur lah. Rugilah terus. Bangun, Allahu Akbar. Kalau you baru mula-mula, kalau ayah kata you rugi, you tak rasa rugi. Pasal you cakap apa? Tak ustaz, saya rasa lagi beruntung saya tidur, sebab kalau saya bangun betul saya akan buat salah. Tapi kalau you tahu yang actually you bangun, you boleh beribadah, you pun tak buat benda-benda salah lagi. Tapi you just choose, alamak tidur kan bagus. Bangun buka kan. Ini adalah satu perkara yang harus difikir-fikirkan lah. Betul. Masya-Allah. But you will enjoy it lah. You tahan tidur, tahan lapar, tahan ngantuk kan. Yep. Baru rasa the full experience of Ramadan. Mudah-mudahan tu dekatkan you pada Tuhan lah, dekatkan kita lah pada Tuhan, insya-Allah. Tapi Tuhan tak pernah jauh lah. Sorry. Salah. Tuhan tak pernah jauh. Kita yang jauh. Betul, kita yang jauh. Dan puasa Ramadan ni kalau siapa yang tanya adalah salah satu rukun Islam lah. So tunaikanlah Ramadan anda ya. Semoga Ramadan anda lebih bermakna. Aku mengharapkan Ramadan kali tak tahu ini diri dia penuh makna. Gitulah. Okay, thank you so much everybody. Semoga kita dapat do our best lah untuk bulan Ramadan ni. I think every year kita always try to get better. Semoga tu setiap amal ibadah kita, setiap puasa kita, setiap sedekah kita, apa zakat, semua everything diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga dosa-dosa kita yang lalu akan diampunkan insya-Allah. Amin. Okay, thank you so much everybody kerana sudi mendengar kami di Bukas. Oh ya ke, sekali lagi insya-Allah Ramadan ni kita rest ke? Nanti kita discuss lah insya-Allah. Okay, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ke belakang ada bunyi kereta. Drive off ah.